الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهرين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وقلنا الحكم وعلما وشكرنا مع الهدى وسبح مطير فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada malam ini kita doakan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah taala pada malam ni Allah taala beri keizinan dapat lagi kita hadir ke rumah Allah menunaikan kefarduan solat fardu, diteruskan lagi dengan kuliahnya. Jadi apa sahaja usaha kita ke arah kebaikan, mencari redha Allah, Allah taala jadikan perbuatan kita ini sebagai pahala dan dibawa di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah seperti biasa kita akan sambung kembali pengajian yang lepas di dalam kitab Ta'limah Aulad, yang mana pada malam ini insyaAllah kita akan masuk tajuk yang seterusnya sebagai sambungan, iaitu tajuk pada malam ini mengenai kenyataan syurga dan barai yang bersangkut paut dengannya ni syurga. Secara umumnya malam ni kita membahas mengenai syurga dan apa sahaja yang berkaitan dengan syurga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid darain amin rabbal alamin. Kata tuan pengarang kitab rahimahullahu taala, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Al-ayah. Bermaksudnya firman Allah Ta'ala, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman mereka itu dan beramal mereka itu orang beriman akan segala amalan yang soleh-soleh yang elok-elok, bermula itulah orang mereka itu lah sebaik-baik makhluk. Bermula balasan mereka itu orang beramal soleh di sisi Tuhan mereka ialah beberapa syurga adni yang deras lah di bawah katil-katilnya dan mahligai-mahligainya beberapa sungai parit-parit, padahal kekal mereka itu orang beriman di dalamnya syurga selama-lamanya hingga akhir ayat. Baik, tuan-tuan mata Allah Subhanahu wa taala, di sini musannif bawa satu ayat Quran yang mana Allah Ta'ala menjanjikan balasan yang cukup lumayan bagi orang yang beriman. Orang beriman tempatnya akhirat esok ialah di dalam syurga. Siapa orang beriman?
iaitu orang yang taqi, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maksudnya hidupnya dia jadikan Islam sebagai hidupnya. Maksudnya dia hidup dalam mengikut aturan Islam. Maka itulah ia dipanggil orang yang beriman. Sami'na wa ata'na. Dia dengar dan dia patuh perintah Allah Ta'ala. Itulah dipanggil orang beriman. Dan kita kena usaha menjadi orang beriman. Iman inilah penentu kita di akhirat esok. Iman inilah penilaian yang akan dinilai di sisi Allah di akhirat esok. Kerana akhirat nanti kita akan membawa iman. Adapun jasad kita lepas mati, jasad ini dikuburkan di tanah, jadi baja tanah. Yang dihadapkan Allah Ta'ala esok, sama ada penentu kita ahli syurga ataupun neraka, bergantung kepada nilai iman. Jadi iman inilah antara perkara yang paling penting dalam hidup kita, yang perlu kita kena jaga. Tapi akhir zaman ni manusia tidak memetikkan iman. Pasal iman ni benarnya abstrak, benda yang tak nampak mata. Manusia lebih risau hilang objek daripada abstrak. Sebab itu manusia bila hilang objek, dia kalut, dia meroyang. Contoh motor dia hilang, motor meroyang dia. Tapi kalau iman dia hilang, tak pernah merasa kalut, tak pernah rasa risau. Bahkan lebih suka di atas maksiat yang mereka lakukan. Yang ni lebih dahsyat lagi lah. Pasal apa manusia tak berasa hilang, tak berasa sedih bila hilangnya iman? Kerana iman tu tak nampak. Cuba kita nampakkan iman ni. Kalau Allah Ta'ala zahirkan iman ini, sudah tentu kita sayang nak lepaskan iman. Sebab itu akhir zaman ni manusia lebih sayang daripada harta benda daripada kehilangan iman di dalam diri dia. Tuan-tuan, kalau iman ni satu-satunya kita harap untuk berjumpa dengan Allah, bagaimanakah kita bayangkan iman pun kita gadaikan dalam hidup ini, apa yang kita mahu bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup dengan iman dan mati pun membawa iman. Iman ni satu perkara yang penting dalam hidup kita. Susah mana pun hidup kita, bagaimana teruknya ujian dalam hidup kita, satu benda jangan digadaikan, iaitu iman. Kalau kita ada iman, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Maka berusahalah, berusahalah kita jadi orang yang beriman. Siapa beriman? Iaitu orang yang bertakwa. Sehingga Nabi kata, inna akramakum indallah ya'asqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala iaitu orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni siapa dia? Dia ikut segala perintah Allah, dia tinggal perkara yang haram, dia tinggal perkara makruh. Itu orang panggil orang yang bertakwa. Jadi bila disebut syurga, apa benda syurga ni? Dipanggil al-jannah. Siapa yang tak mau syurga? Semua orang mau syurga. Bahkan setiap kali kita berdoa, kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku syurga, berikanlah aku jadi ahli syurga. Kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Syurga ini hanya berlaku di akhirat. Adapun dunia bukan syurga yang sebenar. Kalau nak dibanding syurga dunia dengan syurga akhirat, jauh bezanya. Dunia kita nampak indah, cantik, sebenarnya syurga lebih jauh perbezaan daripada indahnya apa yang kita pandang di dunia. Jadi siapa yang masuk dalam syurga, maka dia sudah berakhir duka dan nestapa. Sebab sifat duka, nestapa, kecewa, sedih, marah, duka cita, merana, semua itu hanya berlaku di dunia. Adapun di dalam syurga tidak ada sifat sedih, tidak ada sifat merana, tidak ada sifat sakit, tidak ada sifat kecewa, tidak ada sifat duka. Kerana benda itu hanya berada di dunia. Kalau kita dimasuk dalam syurga, maka berakhirlah segala duka dan nestapa selama ini. Maka itu menjadi satu kenang-kenangan. Dan bila masuk syurga, kita akan tinggalkan segala kesesaraan, jerit payah, musibah, bala, bencana, dan apa sahaja segala kesusahan yang kita alami di dunia, semua itu kita akan tinggalkan apabila kita masuk dalam syurga. Subhanallah.
Biar kita nampak bagaimana nikmatnya yang diisi di dalam syurga ini, tuan-tuan mata Allah. Jadi apa-apa yang perik, pedih, negatif, semua itu menjadi sejarah yang terpahat pada hati kita sahaja. Jadi segala perik, penat, lelah tu di dunia itu hanya dijadi sejarah dan kenang-kenangan sahaja. Subhanallah dah. Apa sahaja yang duduk dalam syurga itu semua yang menyenangkan hati kita. Amat menyenangkan hati kita. Begitulah segala apa yang kita dengar, benda yang duduk dalam syurga semuanya rasa tenang. Semua yang benda yang dihidu di dalam syurga semuanya rasa baunya wangi. Begitu juga apa yang dirasa dalam syurga semuanya enak dan lazat. Subhanallah. Tu. Begitulah perasaan ahli-ahli syurga. Siapa telah ditempatkan di dalam syurga, hatinya cukup puas, tuan-tuan. Tak adalah kepuasan yang lebih hebat kecuali dapat masuk ke dalam syurga. Manusia hidup dalam dunia, dia cuba nak cari kepuasan. Adakah dengan harta banyak itu dapat melahirkan kepuasan? Tidak. Adakah dengan pangkat yang tinggi boleh memuaskan manusia? Tidak. Manusia ni hidupnya tak puas. Ada orang duit banyak pun tak puas lagi. Ada harta banyak, pangkat tinggi pun tak puas lagi. Yang boleh memuaskan hati kita setelah kita masuk ke dalam syurga, hati kita rasa puas. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila masuk syurga kita akan tinggal segala kesusahan dunia selama ni. Allahu Rabbina. Tu. Tuan-tuan, hebatnya kalau kita hidup susah di dunia. Kita diuji, kita dicuba, kita diherdik, dihina dalam dunia ni. Sebenarnya Allah Ta'ala akan ganti balik kesusahan itu menjadi kesenangan bila kita masuk di akhirat esok. Sebab itulah Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Allah Ta'ala sengaja jadikan dunia sebagai penjara. Penjara diikat dengan hukum hakam. Nak berzina tak boleh, minum arak tak boleh, judi tak boleh, rasuah, tipu orang tak boleh. Allah Ta'ala sengaja nak uji kita. Allah sengaja uji kita dengan berbagai ujian. Batu kalau kita tengok gambar orang Islam yang susah, orang kafir banyak yang kaya, betul? Allah sengaja uji kita dengan kesusahan dalam hidup ni. Pasal apa dia? Pasal Allah nak beri satu benda yang nikmat lebih daripada kita rasa susah, iaitu kenikmatan syurga. Allah ganti balik kesusahan di dunia dengan rasa seronok, rasa tenang di dalam syurga nanti. Sebab itu orang beriman kena banyak sabar. Orang beriman dia kena banyak sabar. Sabar ni apa dia? Daripada tiga perkataan sabarah, yakni tahan. Contoh yang mudah, apa maksud sabar? Ada orang tu dia boleh tahan kentut. Dia tahan kentut sampai biru muka dia. Itu dia panggil sabar, itu orang sabar. Jadi dia tahan segala-gala perintah Allah Ta'ala. Dia tahan segala kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan. Maka dalam hidup ni nak hadapi ujian, jalan keluarnya ialah dengan kesabaran. Bila kita sabar, di situ datanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan mata Allah, saya tertarik dengan satu kisah yang mana satu hari pernah sahabat pergi ke rumah Rasulullah. Yang mana sahabat ini dia pergi ziarah Nabi dalam keadaan sakit tenat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kamu? Nabi kata, aku ni lapar dan aku ni dahaga. Aku ni sakit dan aku lapar dan dahaga, kata Nabi. Sahabat bila dengar macam tu, sahabat keluar daripada rumah Nabi. Sahabat pun pergi cari kerja. Kerja apa dia? Iaitu menjirus pohon kurma. Sebab zaman dulu orang yang memiliki kebun kurma, dia ada tukang gaji, iaitu menjirus pohon kurma. Sebab susah nak dapat air pada zaman tu. Sehingga anak Nabi Fatimah dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai bapakku, tolong carikan aku seorang khadam untuk pergi angkut air ni. Pasal Sayyidina Ali suami dia ni sibuk berdakwah bersama kamu ya Rasulullah, dia tak sempat nak menguruskan rumah tangga ni, maka sediakanlah aku seorang khadam.
Nak ceritanya susah dapat air zaman tu. Maka sahabat Nabi pergi kerja, ambil upah menjeru pohon kurma. Bila dah dapat jeru beberapa pohon kurma, dapatlah beberapa longgok buah kurma sebagai upah. Dia pun bawa balik ke rumah Rasulullah. Kemudian dia beri Nabi makan buah kurma yang dapat upah daripada jeru pohon kurma tadi. Bila sampai ke rumah Rasulullah, sebab Rasulullah ni lapar, maka sahabat pun beri Nabi makan buah kurma tu. Ambil sebiji, suap dalam mulut Nabi. Nyap, sahabat makan. Habis sebiji, beri lagi sebiji. Nyap, Nabi makan. Bila dah habis, Nabi tanya, kenapa kamu buat macam ni ke aku? Kata Nabi. Nah, ana uhibbu billah ya Rasulullah. Kata sahabat, aku kasih, aku cinta kepada kamu ya Nabi. Nabi tanya, betul ni kamu cinta, kamu kasih kepada aku, kamu nak ikut Islam, nak jadikan Allah dan Rasul sebagai ikutan kamu, betul ni kamu cinta kepada Islam, cinta kepada aku? Ya Rasulullah. Lepas pada tu Nabi kata, kalau betul kamu cinta, nak ikut, patuh pada Islam, cinta pada Nabi, maka bersiap sedialah untuk menghadapi ujian dalam hidup ni. Ini bermakna bila kita mengucap dua kalimah syahadat, kita kena berani menghadapi ujian dalam hidup ni. Orang yang beriman sudah tentu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ni satu ujian yang berat dalam hidup kita ialah orang beriman. Nah, kenapa Allah Taala hadirkan bentuk ujian? Kerana nak menguji kita. Nak masuk syurga ni kena uji dulu. Nah, sebab syurga ni satu benda kebaikan, satu benda yang elok, benda yang molek. Jadi Allah Ta'ala sengaja nak uji kita, siapa yang ingin kebaikan dan siapa yang berangan-angan inginkan kebaikan. Setelah diuji baru kita tahu keimanan seseorang tu tahap mana. Kalau sebelum diuji, kita belum tahu di mana kekuatan iman kita. Setelah diuji barulah kita tahu di mana keimanan kita dan apa kekuatan iman kita. Subhanallah. Jadi segala ujian itu, kesusahan yang kita alami di dunia, maka Allah Ta'ala akan tukarkan menjadi satu kenangan manis, diganti dengan ketenangan dan kebahagiaan apabila kita masuk ke dalam syurga esok. Subhanallah. Nah, sebab tu tuan-tuan, kita orang beriman kena banyak sabar sikit je sabar. Nah, sebab umur kita ni tak panjang tuan-tuan. Umur kita ni pendek saja. Umat Nabi Muhammad kan 60-70 tahun. Kalau boleh pergi umur 80-90 tahun, itu dikira umur yang bonus. Sepatutnya umur yang bonus diisi dengan perkara-perkara amal kebaikan, bukannya diisi dengan maksiat. Kena ingat-ingat, kita umat Nabi Muhammad umur pendek. Dengan umur pendek inilah kita kena pulung habis-habis beramal soleh, supaya akhirat esok kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini termata Allah dah. Adapun orang yang sebelum masuk syurga, dia kena azab dulu. Sebab orang mukmin ni dia ada dua peringkat. Peringkat pertama, orang mukmin bila mati dia terus masuk syurga tanpa dihisap. Yang kedua, ada juga orang mukmin sebelum masuk syurga dia kena azab dulu, pasal dia banyak sangat dosa yang dia lakukan. Maka bagi mereka orang mukmin yang kena azab dahulu dalam neraka, maka setelah mana dia dimasukkan ke dalam syurga, jadi keperitan ketika di dalam neraka hanya menjadi satu kenangan yang perit dalam hidupnya. Jadi kenang-kenangan sahaja. Maka hilanglah rasa kesakitan apabila dia masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Segala jerit tangisan dia tu Allah Ta'ala gantikan dengan kebahagiaan di dalam syurga tersebut. Siapa yang masuk dalam syurga, syurga ini dapat menghilangkan segala kesakitan, keperitan selama mana dia telah diazab di dalam api neraka. Subhanallah. Ni apa yang duduk dalam syurga semuanya menarik tuan-tuan. Tak boleh nak dibanding dengan apa-apa yang duduk dalam dunia. Kita kata indahnya perempuan di dunia, cantik lagi, berlipat kali ganda lagi perempuan bidadari dalam syurga. Apa yang tuan-tuan rasa indah cantik di dunia ni, kita gambarkan itulah yang ada dalam syurga. Sebenarnya dia lebih daripada gambaran kita lagi. Sehingga pernah satu kali Rasulullah SAW pernah beritahu kepada sahabat,
Nabi kata, siapa yang nak masuk syurga ni? Nabi tanya. Kemudian Nabi kata, syurga ni tidak ada tolak bandingnya. Tak boleh kita nak banding apa yang duduk nikmat dalam syurga ni. Nabi kata, ia adalah cahaya yang bergembilangan dan haruman yang berarak-arakan, mahligai yang kukuh, kata Nabi, sungai yang mengalir terus menerus, buah-buahan yang banyak, isteri yang cantik-cantik jelita, dan perhiasannya banyak dikecapi untuk selama-lamanya, kata Nabi SAW. Maksudnya di dalamnya penuh dengan kenikmatan dan kelampangan dan ketenangan. Subhanallah. Siapa yang masuk dalam syurga, Nabi kata wajahnya akan berseri-seri. Subhanallah. Atas dunia kalau nak seri, mandi bunga, tuan-tuan. Tak perlu. Wajah ahli syurga cumanya comel-comel, cantik-cantik, berseri-seri. Pasal apa dia? Tengok benda yang menarik. Ada orang tengok benda menarik, muka hudu, muka masam. Tengok benda comel, masam. Tengok benda buruk, masam. Ada? Tak ada. Sebab semuanya menarik, sehingga wajah ahli syurga pun berseri-seri. Ini tambi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbina. Maka sahabat pun kata, ya Rasulullah, kami akan usaha untuk mendapatkan syurga tersebut. Nabi pun kata, katakanlah insya-Allah. Bila orang tanya nak syurga ke tidak, kita kata ya, saya nak syurga. Nabi pun ajar, kata insya-Allah. Insya-Allah saya pun nak syurga juga. Bila orang tanya kita nak syurga ke tidak, kita jawab insya-Allah saya pun nak syurga juga. Maksudnya kalau Allah Ta'ala izin, kita pun masuk di dalam kategori ahli syurga. Subhanallah. Ni ada satu riwayat Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah pernah sebut daripada firman Allah Ta'ala, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kurniaan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa benda yang kita tengok dalam syurga tak pernah kita tengok masa di dunia. Tak pernah. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kita rasa muzik ni sedap, paling sedaplah di dunia. Sebenarnya telinga kita dengar muzik, lantunan, suara dalam syurga lebih sedap daripada suara-suara yang duduk di dalam dunia. Sehingga suara angin yang bertiup, tuan-tuan, angin dia akan tiup, meniup, dia akan tiup sehingga tiup mengenai pintu-pintu syurga. Bila kena tu bersimpul-simpul, memang cukup indah, memang cukup lazat, memang cukup enak dengar. Tak pernah kita rasa selazat lazatnya bunyi itu bunyi angin yang bertiup di dalam syurga. Subhanallah. Atas dunia pun kalau kita pergi tempat tinggi ataupun kita buka tingkap waktu petang dah bersiul-siul, kita pun dah rasa senang, rasa sedap, rasa senang. Apatah lagi angin yang duduk dalam syurga, lagi enak, lagi sedap rasanya. Subhanallah. Dan tidak pernah terlintas di dalam hati kita nak ada benda tu dalam syurga, tapi ada. Tak pernah terfikir di benak akal fikiran kita benda tu ada dalam syurga, tapi ada benda tu. Yang benda kita tak pernah kita fikir nak ada benda tu, tapi ada. Apa dia? Wallahu alam. Bentuknya apa, jenis apa, wallahu alam. Nantilah kalau kita boleh masuk syurga dengan izin Allah, kita boleh tengok benda yang tak pernah kita nampak, tak pernah kita sentuh, tak pernah kita rasa. Memang cukup seronok. Cukup menarik lah. Satu benda yang tak pernah kita tengok, nampak, sentuh, tiba-tiba ada benda tu. Memang menarik. Ini terhormat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Subhanallah. Jadi insya-Allah kita sambung balik. Maka siapa ahli syurga ni? Sesungguhnya mereka yang beriman. Syarat pertama untuk masuk syurga ialah mesti orang beriman. Memang betul lah, mengikut ahli sunnah wal jamaah mengatakan syurga ni semua orang boleh masuk dengan izin Allah. Allah boleh masuk orang yang beriman di dalam syurga, dan Allah juga boleh masuk orang yang derhaka di dalam syurga. Kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah boleh masuk juga orang pendosa di dalam syurga. Sebab syurga itu melalui rahmat, bukan melalui amalan. Tapi salah satu cara untuk menarik rahmat Allah supaya heret kita masuk dalam syurga ialah dengan beriman.
Nak jadi orang beriman iaitu kita patuh pada perintah Allah dan tinggal segala suruhan Allah. Itu orang beriman. Bukan hanya mengaku aku orang beriman, tapi judi tak tinggal, arak tak tinggal. Itu bukan orang beriman. Nah. Jadi orang beriman tu ditunjuk dengan cara sami'na wa ata'na, patuh perintah Allah, tinggal apa yang Allah Taala larang. Bukan setakat itu, dan beramal mereka itu orang beriman akan amalan yang soleh-soleh, yang elok-elok. Ini ciri kedua untuk memudah kita masuk syurga, ialah kita kena banyakkan buat amal baik, banyak buat amal soleh. Sebab itulah siapa yang buat amal soleh dalam hidup ni, benda tu tidak dijadikan sia-sia, ada balasannya. Dengan amal soleh yang kita buat ni lah sebagai kunci untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Di manakah banyak kunci syurga? Di dunia ni. Dengan cara kita beramal, amal itulah sebagai kunci nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka siapa yang tidak beramal, maka rugilah, ibarat dia tidak mengejar kunci-kunci syurga. Nak masuk syurga ni ada pintu, tuan-tuan, dan nak masuk pintu kena ada kunci dia. Maka amal soleh ni lah salah satu bentuk kunci nak memudahkan kita masuk ke dalam syurga. Banyaklah beramal. Kalau boleh, perbanyakkan amal soleh, buat baik dalam hidup ni. Saya ni suka baca Quran, bacalah Quran sebanyaknya, sembahyanglah sebanyak-banyaknya, buatlah apa baik, apa saja jenis bentuk kebaikan, buat sebanyak-banyak yang mungkin. Allah Rabbina. Tuan-tuan, nak buat amal baik ni mudah saja. Tak nanti kena ada harta baru kita nak buat baik, tidak. Nabi kata, ulama kata, antara kebaikan yang paling kecil sekali boleh kita amalkan, apa dia? Iaitu kita senyum dekat orang. Dapat pahala. Paling kecil amalan ialah kita senyum kat orang, dapat pahala. Jadi pahala itulah yang menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurga, walaupun apa kecil. Jangan kita rasa remehkan dengan pahala ni. Jangan. Benar kan ada sebut riwayat Muslim kan, Bukhari, yang mana ada seorang perempuan pelacur kan, dia dapat masuk syurga pasal apa dia? Beri minum kepada seekor anjing yang kehausan di tengah padang pasir yang kering kontang. Dan dalam riwayat yang lain menyebut ada seorang lelaki, dia sedang bermain-main di taman syurga. Nabi kata, malaikat, apakah amalan laki-laki ini sehingga boleh masuk dalam taman syurga? Malaikat kata, orang ni buat amal tak banyak pun. Masa dia hidup atas dunia, dia pernah memotong sebahagian pokok kayu di tengah jalan untuk memudahkan orang lain lalu lalang. Subhanallah, boleh masuk syurga. Jangan pernah pandang remeh dengan kebaikan yang nampak sedikit di mata kita. Manalah tahu disebabkan kita derma RM1, kita boleh masuk syurga. Mungkin kita tak masuk syurga dengan semayang, mungkin kita tak masuk syurga dengan sedekah, mungkin kita tak masuk syurga dengan haji umrah, tapi mungkin juga kita masuk syurga dengan buat baik dengan ibu bapa. Jadi nak masuk syurga ni, dia menjadi asbab kebaikan yang kita lakukan. Apa bentuk kebaikan yang kita lakukan, walaupun apa kecil, manalah tahu benda yang kecil itulah menjadi punca kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan pandang remeh, walaupun nampak pahalanya sedikit, walaupun nampak amalan tu nampak kecil di sisi kita, tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Lepas tu usahalah, carilah bentuk kebaikan apa sahaja yang kita boleh buat dalam hidup ni. Kalau kita ada duit, kita sedekah. Kalau kita tak ada duit, kita suruh tolong orang, kita tolong orang. Ni banyak bentuk kita boleh buat untuk masuk syurga ni. Walhasilnya, buatlah dalam bentuk amal soleh ataupun bentuk kebaikan apa sahaja yang dikira baik di sisi syarak. Semua tu dikira pahala. Bermula itu orang-orang mereka lah yang sebaik-baik makhluk. Tuan-tuan, bila masuk akhirat dia ada dua kategori manusia. Yang pertama sebaik-baik makhluk, yang kedua sehina-hina makhluk. Sebaik-baik makhluk ialah ahli syurga, dan sehina-hina makhluk ialah ahli neraka. Dua kategori ni saja ada.
Maka kalau kita dipilih masuk syurga, kita dipanggil sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pangkatnya tinggi di sisi makhluk yang lain. Bermula balasan mereka yang beramal soleh di sisi Tuhan mereka yang beramal soleh ialah beberapa syurga adni yang deraslah di bawah katil-katil syurga, dan maligan-maligan beberapa sungai parit-parit pada kekal mereka di dalamnya syurga selama-lamanya. Siapa yang dipilih masuk syurga adni, mereka akan duduk dalam syurga selama-lamanya, yang mana di dalam syurga di bawahnya ada sungai, air yang mengalir-ngalir, yang mana sungai ini mengalir tidak ada pariknya, tapi mengalir mengikut arus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi mahligai, ada lagi kati-kati daripada syurga. Allah Rabbina. Yang paling penting, duduk dalam syurga selama-lamanya. Bagaimana ustaz kalau duduk selama tak puas ke? Tuan-tuan, kepuasan hanya ada dalam dunia. Masuk dalam syurga semuanya lazat, enak, tidak kena erti puas. Yang kata puas, boring ni syurga dunia saja. Dalam syurga tidak ada istilah boring. Sehingga ulama kata hari pertama duduk dalam syurga sudah nikmat, masuk hari kedua dalam syurga bertambah nikmat daripada hari biasa. Hari ketiga dalam syurga bertambah nikmat daripada hari kedua. Semakin nikmat sampailah bila-bila. Ini kuasa Allah. Adapun di dunia, hari ni seronok, esok kecewa, lusa duka cita. Masuk hari seterusnya minggu depan, merana pula dah. Masuk ni baru seronok balik. Itu hanya di dunia. Di akhirat tidak begitu. Semakin hari semakin lazat, semakin hari semakin nikmat. Itulah syurga. Subhanallah. Di sini hendaklah kawan-kawan kita perhati dan merenung-renung baik-baik, dan dengan sepenuh menggunakan akal masing-masing. Janganlah digunakan di akal kepada perkara-perkara dunia jua. Adalah arti syurga itu ialah kebun-kebun, dan dikendaki dengan kebun syurga itu ialah yang ada cukup genak segala bagai keseronokan nafsu dengan hal makan minum dan memakai dan mendengar dan melihat dan lain-lainnya. Maksudnya apa dia? Musannif pesan dekat kita, cubalah ambil akal kita yang cerdik ni, cuba fikir, jangan duk fikir pasal dunia saja. Fikir juga kesenangan kita di akhirat esok. Apa nak jadi nasib kita akhirat esok? Cuba fikir benda tu. Jangan duk fikir aku hari ni keluar pagi balik petang nak cari fikir untuk sara hidup dunia, itu saja. Jangan. Fikir untuk masa depan kita juga, lepas kita mati. Adakah kita ahli syurga ataupun ahli neraka? Maka oleh itu, guna baik-baik fikiran kita. Kalau kita nak berjaya akhirat esok, gunalah fikiran untuk bersegera beramal soleh, bertaubat, menyesali kesilapan kita, dan menggerakkan hati kita untuk beramal. Maka itulah yang boleh menyelamatkan kita. Subhanallah. Bila masuk syurga, cukup genak segala keseronokan nafsu. Apa yang nafsu nak, semua ada dalam syurga. Contoh, nafsu kata nak makan banyak, ada dalam syurga. Nafsu kata nak minum arak, ada dalam syurga. Nafsu kata nak ada bini ramai, ada dalam syurga bidadari yang cukup ramai. Semuanya bikir-bikir dara-dara, bukan janda tuan-tuan. Atas dunia kita duk cari janda. Akhirat esok semua anak dara tuan-tuan. Anak dara tahap mana? Tahap 5 bintang lah tuan-tuan. Ni apa yang nafsu rasa seronok, semuanya disediakan dalam syurga. Subhanallah. Dalam bentuk makan minum, nak makan apa, makanlah sepuas-puasnya. Pasal dalam syurga ni tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan tidak kencing, tidak berak. Dalam yang kencing berak ni makan, lepas tu kencing, lepas tu berak, hanya di dunia saja. Adapun akhirat esok, kita makan hanya keluar kentut saja. Kentut tu pun bau lebih wangi daripada kasturi. Subhanallah. Jangan risau, makan banyak dia tak jadi gemuk tuan-tuan. Kalau atas dunia ni gemuk juga. Makan banyak lebih sikit, makan malam kuat, jadi gemuk, dari boroi. Tapi dalam akhirat tidak, tuan-tuan minumlah sepuasnya. Minum tu bukan sebab dahaga tuan-tuan. Makan tu bukan sebab lapar. Dahaga lapar ni hanya berlaku di dunia. Akhirat esok kita makan dan minum bukan sebab dahaga dan lapar, tetapi kita minum dan makan itu kerana nak menikmati kelazatan nikmat yang Allah Ta'ala sediakan.
Subhanallah. Apa kata musannif? Dan cubalah baca firman Allah Ta'ala. Maksudnya firman Allah, dan di dalamnya syurga, yakni di dalam syurga itu barang-barang yang ingin akannya barang oleh segala nafsu. Ingat, apa saja benda yang duduk dalam syurga, benda yang dipersetujui oleh nafsu. Apa yang nafsu rasa nak, semuanya ada dalam syurga. Dan sedap-sedap mata-mata. Kalau kita lihat benda dalam syurga, semuanya rasa enak, rasa sedap, sedap mata memandang. Dan kalau di dalamnya syurga, kekal sekalian kamu. Siapa masuk dipilih dalam syurga, dia akan kekal dan tidak akan keluar dah daripada syurga tersebut. Ada juga di dalam syurga beberapa bidadari, perempuan-perempuan yang cantik-cantik, yang Tuhan menjadikan mereka itu bidadari di sana, selalu mesediakan kepada hamba-hambanya Tuhan yang laki-laki yang menurut hukum-hukum Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Allah menjanjikan siapa yang masuk dalam syurga, Allah sedia satu nikmat dalam bentuk disediakan bidadari. Apa benda bidadari? Dalam Quran kata, kadzalika wazawwajnahum bihurul ain, begitulah dan kami kahwinkan mereka ahli syurga dengan bidadari. Allah Ta'ala kata, ini bagi siapa? Bagi hamba yang laki-laki. Ahli syurga laki-laki, Allah beri satu kenikmatan, dapat bidadari. Tuan-tuan, bidadari dipanggil hurul ain. Cantik nama hurul ain ni, bidadari. Bidadari di dalam syurga adakah satu jenis sahaja? Tidak, dia banyak jenis, tuan-tuan. Kalau atas dunia saya tanya, tuan-tuan nak cari perempuan sebagai pasangan, hak jenis mana? Hak comel, hak uduh, sederhana, kulit putih, kulit kelabu asap, kulit merah, macam mana? Mesti ada cita rasa. Ada orang tu minat hak muda, betul? Ada orang tu minat hak tua sikit, ada orang tu minat hak janda, minat hak anak dara, betul? Semua ada pilihan. Begitulah dalam syurga. Dalam syurga, bidadari ada pelbagai jenis. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang muda, ada yang tua, mengikut cita rasa masing-masing lah. Kalau tuan-tuan bayarkan, aku nak bidadari hak sekian-sekian, macam Miss Universe gitu, oh lebih pada tu lagi dapat tuan-tuan. Ikut cita rasa tuan-tuan nak macam mana. Cuma hak janda tak ada lah, janda tu. Semua anak dara semua ni. Boleh faham tak? Dia ada banyak jenis bidadari. Ada salah satunya bidadari dalam syurga dikenali sebagai Al-Aina. Al-Aina, cantik ni nama bidadari ni, Al-Aina. Kalau ada anak perempuan dia tak nama Al-Aina, A-L-A-I-N-A, Al-Aina. Apa kelebihan bidadari bernama Al-Aina? Kalau dia berjalan, tuan-tuan, maka dia dikelilingi oleh 70,000 dayang-dayang daripada arah kanan dan arah kiri. Oh, ada bodyguard dayang-dayang, 70,000 dayang-dayang. Dan bidadari Al-Aina ni ditanya, di manakah orang yang menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar? Dia cari siapa ni suruh orang buat baik, dicegah buat benda larang. Dia cari orang macam ni. Kalau nak dapat jodoh ataupun berjumpa bidadari Al-Aina, tuan-tuan sukakanlah dalam dunia ni suruh orang buat baik, suruh orang tinggal benda jahat. Dapat bidadari Al-Aina. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, di dalam syurga juga ada yang dipanggil bidadari yang bernama Lubah. Nama Lubah. Kelebihan bidadari ini, kalau dia ludah pada air laut yang masing, nescaya air laut bertukar jadi air yang tawar. Subhanallah dah. Ni. Tu. Di leher bidadari bernama Lubah ni dia ada tertulis, siapa yang berkehendak dan kasih seumpama aku, maka hendaklah dia beramal melakukan ketaatan kepada Allah. Dia ada tulis di leher bidadari yang bernama Lubah. Maksudnya kalau nak bidadari ni, tuan-tuan kena banyakkan ikut perintah Allah dalam hidup ni. Nak kata Ibnu Mas'ud, nak kata cantiknya, putihnya kulit bidadari ni, kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguh bidadari ni bila kita lihat isi betih dia daripada belakang daging dia,
dan tulang dia. Nak kata comelnya, putihnya sehingga nampak tulang dan juga daging-daging di antara betih dia. Transparent ke macam mana wallahu alam lah. Dah. Dah. Tuan-tuan, nak kata bidadari cukup cantik ni, kita boleh nampak dia sehingga 70 lapis pakaian, sebagaimana kita dapat melihat warna merah yang duduk di sebalik di dalam gelas. Contoh ni, nak kata putih yang bidadari ni. Dah. Ni subhanallah dah. Dibuat daripada apa bidadari ni? Ada ulama kata bidadari dibuat daripada anak jari hingga ke lutut daripada za'faran. Dah. Satu za'faran. Daripada lutut hingga ke payudara dibuat daripada kasturi yang cukup harum. Daripada dada hingga ke leher dicipta daripada anbar ashab, satu bahan yang menderbit harum-haruman. Dan daripada leher sampai kepala dicipta daripada kafur yang putih. Nah, dan pada badan bidadari terdapat pakaian mahliga yang cukup cantik dan indah. Subhanallah. Ini kelebihan yang ada pada bidadari. Nah, dan setiap jalinan rambut bidadari baunya cukup wangi seperti baunya kasturi. Setiap jalinan. Nah, Allah dah. Kalau bini kita kebah rambut tu bau itu sikitlah. Tapi kalau bidadari dia kebah rambut dia, wallahu alam dah. Hebat sungguh bau wangi ni. Nah, tu. Allah Ta'ala beri bidadari dalam bentuk macam ni kenapa? Kerana Allah balas balik dengan amalan manusia, orang laki-laki yang buat di dalam syurga tu. Allah dah. Cantik bidadari. Maka perempuan itu sehabis-habis elok kena lagu belaka, tak boleh tek di sisi pun, sehingga Jibril AS pun tersungkur sujud menyangka ia akan nur Allah Ta'ala tatkala senyum dan suka bidadari baginya. Nak kata cantiknya bidadari sehingga malaikat Jibril bila jumpa bidadari dalam syurga, Jibril pun rebah. Ni apa tak lagi Ustaz Arif tengok bidadari lagi 2 kali rebah. Nah, Jibril bila masuk dalam syurga tengok bidadari lalu daripada jauh, bidadari sehingga tersungkur rebah. Tiba-tiba Jibril angkat kepala, tengok itu bidadari rupanya. Senyum bidadari dah. Jibril kata, aku ingat kau itu nur cahaya daripada Allah. Rupanya kamu wahai bidadari. Oh, kalau kita yang cak ayam ni jenis sakit jantung tuan-tuan, jangan tengok tuan-tuan. Nanti kena high attack pesang balik awal. Kata ulama cantik bidadari seandainya dia jengok ke langit dunia. Dia jengok saja dia tak turun lagi. Jengok saja langit dunia, gelap habis perempuan-perempuan yang kata cantik di muka bumi ni. Gelap habis perempuan di muka bumi yang kata cantik. Ya Allah dah. Comel sungguhlah. Nah, sehingga Jibril perubah. Baik. Dan nyata cerah kepada syurga daripada cahaya giginya bidadari, maka lalu menyeru bidadari akannya, hei, kepercayaan Allah angkatlah kepala engkau. Tuan-tuan, bila Jibril rebah pasal tengok bidadari comel sangat, bidadari pun rasa senyum. Dia pun senyum macam anak gadis lah. Bila kita tengok seorang gadis rebah kita lah, jatuh dalam longkang, senyum gadis tu, hihihi, senyum, nampak gigi. Jadi bidadari bila senyum nampak gigi, cerah syurga tu. Subhanallah lah. Cerah syurga tu. Maka bidadari kata, wahai Jibril, angkat kepala kamu wahai Jibril. Maka Jibril pun angkatlah kepalanya, lalu tilik ia Jibril kepadanya bidadari. Maka berkata ia Jibril, subhanallah. Puji Jibril. Bila angkat kepala tengok, oh kamu rupanya bidadari. Subhanallah. Baik tu sunat bila tengok benda comel, benda cantik kata subhanallah. Berkata bidadari, adakah engkau tahu bagi siapa dijadikan aku ini? Bidadari tanya, wahai Jibril, kamu tahu tak aku ni comel cantik ni untuk siapa? Maka Jibril pun jawab, aku tak tahu wahai bidadari. I don't know. Nah, saya tak tahu. Nah, maka berkata bidadari, sesungguhnya Tuhan menjadikan aku ini bagi mereka-mereka yang memilih ia akan keredaan Allah di atas hawa nafsunya. Bidadari akan cari laki-laki, antara cirinya ialah dia lawan nafsu masa di dunia. Ni sebab apa? Orang laki-laki dia kalah satu, itu kalah dengan nafsu. Lagi-lagi dengan perempuan, dia lagi kalah. Maka bidadari cari yang ni. Siapa nak jumpa aku dalam syurga, siapa nak miliki aku ni, aku cari laki-laki yang masuk dalam syurga. Dalam dunia dia lawan nafsu dia.
Jaga-jaga sesungguh segala bidadari itu comel-comel. Sebegitu hal maka segala perempuan dunia ini bila masuk mereka ke dalam syurga maka segala rupa mereka berganda lagi comel. Subhanallah. Itu bagus cerita tentang bidadari dah. Cukup elok, cukup cantik bagi pasangannya di dalam syurga. Saya belum cerita lagi bagaimana seorang perempuan dunia masuk dalam syurga, dia lebih cantik daripada bidadari. Bagaimana pula bidadari akan layan kita, itulah nanti saya akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Walhasilnya inilah yang Allah Ta'ala sediakan bagi ahli syurga, kenikmatannya luar biasa dah. InsyaAllah to be continue, insyaAllah bulan depan pula lah kita bahas bab bidadari ni, sebab masa tak mengizinkan. Nanti kita akan sambung kembali. Wallahu ta'ala bisawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana ilman yanfa'una wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi